Tahniah kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Tanggapan reaksi netizen jiran mengenai bahasa Indonesia yang terpilih sebagai bahasa umum UNESCO. Nampaknya netizen Malaysia gigit jari melihat bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 Konferensi Umum UNESCO. Bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Hindi, Italia, dan bahasa Portugis. Netizen Malaysia mengomentari bahwa bahasa Melayu akar dari bahasa Indonesia dan nampaknya tidak terima dengan keputusan UNESCO tersebut. Meski pernah digaungkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama di ASEAN selain bahasa Inggris. Akan tetapi UNESCO telah memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Selain itu netizen Malaysia bawa-bawa tentang Indonesia, sepertinya mereka tak berkutik dan sangat berat untuk menerima kenyataan. Di sisi lain pun netizen Sabah Malaysia memberi ucapan selamat untuk negara Indonesia atas terpilihnya bahasa Indonesia. Entah bagaimana, seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Said Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu, dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya, dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur cacar merbak. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggriskan bahasa Melayu. Apakah yang harus kita lakukan supaya semua masyarakat kita ini, terutama sekali generasi muda kita itu yang bukan penutur asli bahasa Melayu ini juga menjiwai bahasa kebangsaan itu sebagai satu daripada sekian banyak faktor penyatuan bangsa Malaysia. Silakan, Prof. Ya, tentang soalan yang ditanya itu tentang saya kira kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Jadi kita harus akui, kita harus berjiwa besar, kita harus akui bahawa dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ni, kita gagal pada beberapa aspeknya. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ni, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang lah. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ni di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah, ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya. Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan, yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara ini. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab rata-rata sektor bukan Melayu ini mempelajari bahasa Melayu atas dasar instrumental.
iaitu bahasa Melayu merupakan syarat untuk lulus peperiksaan. Bahasa Melayu adalah syarat untuk mereka yang ingin bekerja di sektor swasta. Itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatu padukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatu padukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar-benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisiatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu itu akan merendahkan darjat mereka. Tepat 1 tahun yang lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri ingin bahasa Melayu menjadi bahasa utama ASEAN agar bahasa Melayu mendunia. Dan tidak ada rasa malunya, waktu itu dia di depan Presiden Jokowi pun, Ismail Sabri mengajak agar pihak Indonesia mendukung dia. Saya juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa, saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Selang beberapa minggu, Menteri Presiden Jokowi, Nadiem Makarim menolak usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut karena bahasa Indonesia lebih baik. Dan alhasil beberapa hari yang lalu, bahasa Indonesia terpilih menjadi bahasa UNESCO dibandingkan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang mereka perjuangkan. Acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable. Dengan ditetapkannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam sidang, dan seluruh dokumen konferensi umum dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia.